Alhamdulillah tuan-puan sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyambung siri tadabbur surah Yasin kita yang telah sampai pada ayat ke-18. Sebelum ini tuan-puan sekalian, hari ini kita akan sambung pada ayat ke-19. Okay, Alhamdulillah juga tuan-puan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini Allah pilih kita lagi untuk sama-sama kita boleh inilah untuk kita ada masa dengan Al-Quran. Ini satu rahmat daripada Allah SWT yang sangat besar kepada manusia. Bila mana Quran diturunkan sebagai petunjuk, lalu kita berusaha keras untuk mencari petunjuk daripada Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kena syukur sangat-sangat ya tuan-puan sekalian, ada masa dengan Al-Quran ni. Di saat manusia pada hari ini tuan-puan sekalian, walaupun ada 24 jam yang sama, tapi tak ada sedikit masa pun Allah izinkan dia untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Kita ni tuan-puan sekalian, Alhamdulillah kita dapat masa dengan Al-Quran. Ini satu nikmat yang sangat besar daripada Allah. Baik tuan-puan sekalian, tak apa buang masa. Kita akan sambung pada ayat yang ke-19 pada hari ini. Kita buat sedikit revision tuan-puan sekalian supaya kita nampak link ataupun dia punya keterkaitan dengan ayat yang kita dah bincang pada sesi yang lepas dan kaitan dengan ayat yang kita nak bincang pada hari ini. Pada ayat 18 tuan-puan sekalian, kita dah berbincang mengenai bagaimana penduduk-penduduk Ashab Al-Qaryah ni tuan-puan sekalian, dia respon kepada apa yang telah Nabi-Nabi yang telah Allah utuskan, Rasul-Rasul yang Allah telah utuskan ini katakan. Sebab bila mana diorang tak terima dakwah Nabi ni, dakwah Rasul ni tuan-puan sekalian, mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang menandakan mereka menolak dakwah Nabi ni. Antaranya adalah dia mulakan dengan dia tolak dakwah Rasul ini dengan mengatakan yang Rasul-Rasul ini adalah basyarun illa mithluna. Basyarun mithluna. Dia kata Rasul-Rasul ini adalah manusia seperti kami. Kan? So ini adalah berdasarkan ayat ke-15. Dia kata, kenapa aku tak boleh nak terima dakwah kamu Rasul-Rasul? Kerana kalaulah perkara ini kebenaran, maka mestilah perkara-perkara ini perlu disampaikan oleh sesuatu entiti yang tidak sama seperti kami. Mungkin barangkali malaikat dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, yang saya tak pernah share pada sebelum ini, saya tambah sedikit pada hari ini. Tuan-puan sekalian, dalam satu ayat lain dalam Al-Quran, Allah pernah menyatakan mereka sangat berharapkan kalaulah ada perkara-perkara yang melibatkan agama, mereka mengharapkan supaya malaikat yang menyampaikan terus kepada mereka. Tak perlu pengataraan manusia. Bahkan dia kata, kalaulah benda ni perkara yang benar, kenapa tak minta malaikat je sampaikan terus kepada kami? Kenapa nak perlukan ada mediator ataupun orang tengah untuk menyampaikan? Dan orang tengah tu pula manusia macam kami. Kami tak boleh terima lah benda ni. Bahkan tuan-puan sekalian, akhirnya, mereka sendiri mengatakan dan nampak tujuan sebenar tuan-puan sekalian, kenapa mereka nak mengharapkan malaikat? Walaupun mereka menolak Allah, mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi satu malaikat ni tuan-puan sekalian yang mereka sentiasa sangat berharap kepada dia. Itulah malaikat apa tuan-puan sekalian yang menurunkan rezeki? Tuan-puan sekalian dah tahu kan ada 10 malaikat tu kan? Malaikat apa yang turunkan rezeki tuan-puan sekalian? Hafal tak nama-nama malaikat tersebut? Kita mungkin hafal nama malaikat. Hafal tak tugas-tugas malaikat? Malaikat apa yang turunkan rezeki tuan-puan sekalian? Sebut kat saya. Malaikat apa? Mikail. Semangat semuanya. So malaikat Mikail. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tuan-puan sekalian, dalam mereka mengharapkan malaikat, rupa-rupanya bila dia kata biarlah malaikat yang menyampaikan kebenaran kepada kami. Dan sebenarnya apa yang dimaksudkan biar malaikat yang sampaikan itu, mereka sebenarnya mengharapkan malaikat itu akan datang bersama-sama, bukan sekadar penyampaian berita kebenaran ataupun perintah-perintah daripada Allah. Tapi diharapkan kalau bolehlah, kalau malaikat yang nak datang kepada kami itu, biarlah Mikail. Disebut dalam surah Al-Baqarah. Biarlah Mikail, iaitu malaikat Mikail. Kenapa? Sebab dia kata kalau Mikail datang, dia mungkin akan bawa petunjuk dan perintah daripada Allah, tapi sebab dia tugas dia adalah membawa rezeki, so along that way, semasa dia menyampaikan perintah-perintah tu, dia akan bagi rezeki dekat kami. So nampak tak tuan-puan sekalian? Punyalah orang-orang dekat Mekah ni ada mentaliti materialistik. Satu perkara yang bersifat materialistik. Dia orang sangat-sangat materialistik tuan-puan sekalian. Ya, sebab itulah dia kata biar Mikail yang datang kepada kami untuk menyampaikan kebenaran. Sebenarnya mereka bukan nakkan kebenaran tu pun. Mereka nakkan rezeki tu. Dia nak rezeki tu. Lebih kurang macam itulah. So sebab itulah tuan-puan sekalian, dia orang tolak Rasul-Rasul ni disebabkan dia orang tak boleh terima Rasul yang menyampaikan kebenaran itu adalah daripada kalangan manusia. So itulah siri penolakan yang pertama. Siri penolakan yang pertama. Lalu tuan-puan sekalian disambung lagi dengan siri-siri seterusnya tuan-puan sekalian. Nabi itu pun kata kami ini adalah Rasul yang tugas kami adalah al-balaghul mubin. Tapi tuan-puan sekalian, walaupun telah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Rasul-Rasul ini apa tugas mereka kepada kaum-kaum yang telah diutuskan mereka ni kepada mereka ni,
Lalu tuan-puan sekalian, akhirnya dia orang masih lagi tegar ataupun keras hati, lalu mengancam Rasul-Rasul ini dengan satu ancaman yang sangat dahsyat. Seperti mana kita dah bincanglah pada ayat 18 sebelum ini, tuan-puan sekalian, tatayyarna bikum. Dia kata Rasul-Rasul ini adalah pembawa sial ataupun pembawa malang sahaja kepada kami. Tapi dan dia ancam lagi tuan-puan sekalian dengan mengatakan la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau Rasul-Rasul ini tak stop, kami pasti akan rejam, dan rejaman-rejaman batu yang kami akan lontarkan kepada kamu wahai Rasul-Rasul, wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kami akan pastikan Rasul-Rasul bila kami rejam dengan batu-batu ini, satu perkara je yang kamu akan rasa, iaitulah kesakitan yang amat perik. Kesakitan yang melampau. Maksudnya tuan-puan sekalian, dalam bahasa mudah, bila orang-orang ini tengok Nabi-Nabi tu, Rasul-Rasul tu tak stop, mereka tu akan rejam, bukan rejam ala-ala kadar, tak. Mereka akan rejam sungguh-sungguh. Sebab jaminan mereka, wala yamassannakum minna adzabun alim. So kita dah bincang dah benda ni pada sesi yang lepas. Maka ayat 19 tuan-puan sekalian adalah sambungan. So Rasul tu pula menjawab. Okay, Rasul tu pula jawab. So bila mana penduduk Ashabul Qaryah respon dengan ancaman-ancaman sebegitu, apakah respon daripada Rasul-Rasul ini bila mendengar ancaman tersebut? Adakah lari terus ataupun sebagainya? Lalu tuan-puan sekalian, ayat 19 tengok respon Rasul ini bila mendengar ancaman dalam ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kena baca sama-sama tuan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada syaitan dan iblis. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Rasul-rasul yang telah mendengar ancaman yang kata nak rejam sampai rasa sakit itu tadi menjawab sebagai jawapan kepada ancaman itu tadi. Ta'irukum ma'akum. Nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. So nak kata tuan-puan sekalian, okey. Baik. Orang-orang dekat Ashabul Qaryah ni tuan-puan sekalian, saya tak ceritakan pada sesi sebelum ini. Bila datang Rasul ini dan mereka dustakan, selepas mereka mendustakan Rasul-Rasul ini tuan-puan sekalian, berlaku beberapa bencana dan berlaku beberapa perkara. Khususnya bencana lah, saya maksudkan bencana dekat tempat tersebut. Makanan makin berkurangan, buah-buahan makin berkurangan. Idenya adalah makanan makin berkurangan. Dan ada banyak perkara-perkara, contoh macam kemarau berlaku, ada banyak malapetaka berlaku selepas mereka menolak Rasul-Rasul ini tuan-puan sekalian. So nak katanya mereka ni mendapat kesusahan selepas mereka menolak Rasul-Rasul ini. Asbab daripada itulah mereka mengatakan tatayyarna bikum. Yang tu saya tak cerita sebelum ini tuan-puan sekalian. Kenapa dia kata Rasul-Rasul ini bawa malang? Sebab lepas mereka tolak je Rasul-Rasul ini, mereka mendapat kesusahan dekat tempat mereka. Ini tuan-puan sekalian sangat mirip apa yang berlaku kepada Firaun. Tuan-puan sekalian, Firaun ni bila tolak saja Nabi Musa alaihissalam, apakah yang berlaku? Ramai orang sangkakan bila Nabi Musa dilantik sebagai Rasul, datang ke istana Firaun, berdakwah kepada Firaun, menang ke atas tukang sihir, lepas tu terus kena tenggelam dekat Laut Merah. Salah tuan-puan sekalian. Bila Nabi Musa dah datang semula ke Mesir, berdakwah kepada Firaun, kalahkan tukang sihir Firaun, lepas tu tak terus tahu berlaku peristiwa dekat Laut Merah. Ramai orang beranggapan dan ramai orang letak dalam kepala cerita Nabi Musa ni adalah berlaku peristiwa Firaun tenggelam dekat Laut Merah lepas Nabi Musa mengalahkan tukang sihir. Salah. Peristiwa Allah menenggelamkan Firaun di Laut Merah tuan-puan sekalian berlaku setelah Allah menghadirkan banyak bencana dekat Mesir. Sebab tu tuan-puan sekalian, kalau kita baca surah Al-Qasas, kita akan jumpa lepas kalah saja tukang sihir Firaun, tukang sihir itu pula masuk dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka lepas tu kan Allah hadirkan bencana-bencana. Tanaman-tanaman tak tumbuh tuan-puan sekalian. Lepas tu Allah munculkan ada belalang-belalang, ada katak-katak, ada darah-darah, ada kutu-kutu. Allah sebut satu-satu tuan-puan sekalian. Nak katanya tuan-puan sekalian, itu adalah peringatan yang Allah hantar kepada mereka. Ini adalah balasan kepada kamu sebab kamu menolak Rasul-Rasul kamu. Kan? So untuk Nabi Musa, siapa yang dustakan dia, Allah akan hadirkan kesusahan bersama-sama dengan penolakan mereka itu tadi. Jadi tuan-puan sekalian, kenapa Allah hadirkan balasan sebegitu? Kenapa? Cuba anda tengok, apa balasan yang Allah bagi lepas dia tolak Nabi Musa? Ada kutu-kutu, ada belalang-belalang, ada katak-katak. Apa tujuannya? Dan tuan-puan sekalian, kalau ikutkan kutu-kutu, belalang-belalang, katak-katak, darah-darah, tuan-puan sekalian, benda-benda ni semua, benda yang besar ke benda yang kecil? Benda yang kecil. Benda yang kecil, tuan-puan sekalian. So Allah pada permulaan, punyalah Allah sayang pada hamba-hamba dia, bila kita melakukan satu dosa,
Ini dalam konteks pada zaman dulu lah. Pada zaman sekarang, sebab kita umat Nabi Muhammad SAW, bila kita melakukan satu dosa, Allah tangguhkan azab kepada kita. Ini antara rahmat Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi-Nabi dahulu, kaum-kaum Nabi dahulu tuan-puan sekalian, sebelum Nabi Muhammad, buat salah sikit, dustakan Rasul, tak beriman kepada Allah, Allah azab time tu juga. Allah azab time tu juga. Tapi kita ni menumpang berkat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Kita buat dosa, tak terus Allah azab asbab daripada dosa yang kita lakukan. So saya nak cerita pasal apa yang berlaku kepada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Kan? So bila mereka mendustakan Rasul mereka, Allah tak terus azab dulu. Allah ni sangat tadarruj, sangat beransur-ansur dalam memberikan satu azab kepada manusia. Maka Allah hantar dulu peringatan-peringatan kecil, tapi susahlah untuk mereka. Belalang-belalang tu, kata-kata tu hingga dekat ke makanan mereka sampai mereka tak lalu nak makan makanan mereka, kan? Ada kutu-kutu tuan-puan sekalian telah menyebabkan mereka tidak selesa dekat Mesir tuan-puan sekalian. Semua tu peringatan supaya kamu nampak inilah kesan kamu mendustakan Rasul. Kan? Ini bukan tanda kemalangan. Ini bukan tanda-tanda sial ataupun malang. Ini adalah peringatan supaya kamu kembali kepada Allah. Tapi dengan beberapa banyak Allah datangkan peringatan tuan-puan sekalian, dengan hantar semua perkara itu kepada kaum Firaun, maka akhirnya tuan-puan sekalian apa yang berlaku? Allah kata mungkin kata-kata belalang-belalang, kutu-kutu, darah-darah itu kecil di mata kamu sampai kamu tak beringat kepada aku, tak kembali kepada aku. Tak apalah. Tak apa. Sekarang tibalah saat terakhir. Ini adalah sebesar-besar tanda dan ini adalah waktu yang paling akhir untuk kamu beriman kepada Allah. Sebab itu tuan-puan sekalian, kalau kita baca surah Asy-Syu'ara, Al-Qasas, kita akan nampak kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk pukul laut, wadrib bi'asakal bahar itu, kan Allah perintahkan Nabi Musa dengan tongkat dia pukul lautan tu kan. Kenapa Allah suruh Nabi Musa pukul laut tu the moment dia sudah bertentang mata dengan Firaun? Sedangkan tuan-puan sekalian, Nabi Musa AS nak dibandingkan dengan Firaun, Nabi Musa tu bertolak terlebih awal untuk nak pergi sampai dekat Laut Merah. Firaun tu bertolak untuk kejar Nabi Musa lambat sangat, jauh ketinggalan dekat belakang. Nabi Musa dengan Bani Israel dah keluar dulu, dah sampai dekat Laut Merah lama sangat. Tapi kenapa bila Nabi Musa sampai, kenapa Allah tak perintahkan terus? Wadrib bi'asakal bahar. Pukul dengan tongkat kamu wahai Musa lautan tersebut. Tapi kenapa dalam surah Asy-Syu'ara ataupun Al-Qasas, antara dua surah ni tuan-puan sekalian, kenapa mesti Allah sebut bila mata kamu sudah bertentang mata dengan Firaun, wadrib bi'asakal bahar, pukul tongkat pula. Pukul lautan tu dengan tongkat. Kenapa? Sebab tuan-puan sekalian, Allah nak suruh Firaun tengok macam mana terbelahnya lautan tu depan mata dia sendiri. Kalau Allah perintahkan Nabi Musa pukul lautan sebelum Firaun sampai dekat tempat kejadian, maka mungkin Firaun tak nampak siapa yang telah membelah lautan tersebut. Tapi bila dah bertentang mata, Firaun sendiri nampak Nabi Musa yang pukul dengan tongkat dia dan terbelah lautan itu kepada dua, maka tuan-puan sekalian, ada setengah-setengah mengatakan tuan-puan sekalian, bukan lautan itu terbelah kepada dua. Ada pendapat yang mengatakan lautan itu terbelah kepada 12. Wallahu a'lam tuan-puan sekalian. Kenapa 12? Sebab ada 12 puak dalam kalangan Bani Israel ni tuan-puan sekalian. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ada 12 mata air kan tuan-puan sekalian kan? Ada 12 mata air. So katanya ada 12 belahan yang berlaku pada waktu itu. Tapi tuan-puan sekalian, idenya adalah yang tidak ada ulama bercanggah tentang perkara ini. Idenya adalah bila mana Nabi Musa pukul lautan, terbelah. Berapa terbelah itu khilaf. Ada kata terbelah 2, ada kata terbelah 12. Yang penting adalah idenya terbelah. Terbelah tuan-puan sekalian. So Firaun tu dah tengok depan mata dia sendiri tuan-puan sekalian, sebesar-besar tanda. Seolah ini adalah the biggest wake up call untuk Firaun pada waktu itu. Sebab kutu-kutu tak berjaya menyedarkan Firaun, belalang-belalang tak berjaya menyedarkan Firaun, kata-kata tak berjaya menyedarkan Firaun, maka Allah kata mungkin perkara ini terlalu kecil. Pengislaman tukang sihir Firaun itu tidak terlalu besar untuk Firaun nampak untuk kembali kepada Allah, maka Allah kata ini yang paling besar dan yang aku bagi ni. Lautan terbelah, ini yang paling besar aku bagi kepada kamu wahai Firaun. Ini yang paling besar dah ni.
Ini panggilan terakhir. Seolah-olah macam wake up call terakhir lah kepada Firaun dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang saya nak kaitkan dengan ayat yang kita bincang pada hari ini, maka bukanlah yang berlaku kepada kaum Ashabul Qaryah ini bila mana mendustakan Rasul, mereka mendapat sial ataupun mendapat malang daripada kehadiran Rasul ini. Cuma Allah menghantarkan sedikit balasan supaya mereka ni kembali beringat-ingat kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul ini. Itu tujuan dia. So Allah sendiri pun sangat-sangat beransur-ansur dalam hukum manusia. Allah sendiri memperlihatkan Allah tidak dahaga ataupun tidak haus untuk menghukum manusia dengan segera. Tak. Allah ada proses untuk menghukum manusia. Allah bagi peringatan, tapi kalau diendahkan, maka barulah datang azab yang sebenar kepada mereka, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Sebab itulah Nabi-Nabi ni respon, Rasul-Rasul ni respon, dia kata bukan kami yang bawa malang. Tapi segala kecelakaan yang kamu terima itu, segala bentuk kesusahan yang kamu terima itu adalah ta'irukum ma'akum. Sebab kekufuran kamu. So kekufuran, so apa tadabbur kita tuan-puan sekalian dalam ayat 19 ni, kekufuran akan menyebabkan berlakunya satu perkara yang tidak stable dalam kehidupan kita. Contoh, stable bagi kehidupan kita adalah dapat makan seperti biasa, dapat makan dengan aman tuan-puan sekalian. Tetapi tuan-puan sekalian, kadang-kadang Allah nak bagi tahu bila perkara-perkara yang stable pada awalnya untuk kamu tiba-tiba berubah menjadi susah untuk kamu, kebarangkalian Allah sedang menurunkan ujian asbab daripada kekufuran kita kepada Allah. So Allah kata dalam ayat ni, apa yang Allah sampaikan, kekufuran adalah antara asbab kenapa benda yang pernah stable kepada kita sekarang sudah tidak stable. Perkara yang pernah stable untuk kita tapi sekarang menjadi susah untuk kita. Mungkin barangkali ada dosa-dosa kita kepada Allah yang telah menyebabkan Allah menghantar peringatan kepada kita. Tujuannya satu, untuk kita beringat-ingat. Bukan nak hukum terus, tetapi Allah nak suruh kita kembali dekat dia. Kembali dekat dia. Sebab tu tuan-puan sekalian, disambung lagi dengan a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Patutkah kerana kamu diberikan peringatan dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf, bahkan kamu adalah kaum pelampau. Kan? So nabi-nabi ni, rasul-rasul ni berkata, patut ke kamu ni mengancam kami dengan seperti yang kamu ancamkan, lanarjumannakum wa liyamassannakum. Kau nak ancam kami dengan rajaman kalau kami tak stop. Patut ke kami ni cuma nak bagi peringatan dan nasihat kepada kamu, supaya kamu tidak mengalami kesusahan seperti mana yang kamu lalui sekarang. Kamu nampak kan bila kau tolak aku, kau tengah susah dengan Allah datangkan ujian-ujian tertentu. So sekarang kau nak ancam kami, sedangkan kami nak cuba selamatkan kamu, dibebaskan daripada kesusahan yang kamu alami sekarang. Begitu. Jadi tuan-puan sekalian, sebab itulah dalam surah Al-Mulk yang kita dah bincang sebelum ini, kan orang-orang kafir Quraisy kat Makkah kan tolak Nabi. Lalu tuan-puan sekalian, sampai Allah suruh Nabi cakapkan benda ni kepada orang-orang yang menolak Rasul, menolak Nabi SAW, dengan mengatakan, faman yujirul kafirina min azabin alim. Kan, faman yujirul kafirina min azabin alim. Ada ayat sebelum itu tuan sekalian, tapi idea ayat tu adalah Allah kata, Allah minta Nabi SAW kata dekat kaum dia, sekarang ni kiamat sudah berlaku. Kiamat sudah berlaku. Sekarang ni agak-agak kau nak tak aku ni tinggalkan kamu, ataupun kau nak minta aku ni jadi jiran kepada kamu saat menghadapi kedahsyatan hari kiamat? Yang dulu bila aku sampaikan tentang hari kiamat kau dustakan. Dulu bila aku sampaikan tentang hari kiamat kau ancam bunuh kepada aku. Kau minta aku ni lesap depan mata kamu, seolah-olah macam kalau boleh aku ni tak wujud depan mata kamu. Dulu kamu merasakan aku ni pembawa malang. Aku ni macam mendatangkan kesusahan kepada kamu. Tapi the moment tiba hari kiamat sekarang, aku nak tanya orang-orang yang telah mendustakan aku satu ketika dahulu. Sekarang kau nak minta aku stay ke? Ataupun kau nak minta aku just go away, macam mana kau nak minta aku go away masa dulu-dulu waktu kamu hidup dulu? Itu satu bentuk ayat sinis daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu orang-orang tak beriman kepada Allah dan Rasul ni, kalau boleh Rasul tu jangan ada dekat depan aku sekarang. Aku tak suka dia. Dia bawa malang. Tapi bila tiba pada hari Allah menjelaskan sebenar-benar keadaan, perkara yang sebenar, hari yang benar itu berlaku, hari yang besar itu berlaku, Allah suruh tanya balik pada orang yang pernah mendustakan. Sekarang kau nak minta Rasul tu stay ke, ataupun kau nak minta dia pergi? Dia sama je dengan ayat ni tuan-puan sekalian. Sekarang ni bila Nabi Rasul-Rasul ni menyampaikan dakwah, orang-orang Ashabul Qaryah nak minta just go away. We didn't like you. Aku tak suka kamu. Kau pergi jauh-jauh. Kalau kamu tak stop, aku akan bunuh kamu. Aku akan rejam kamu sampai kamu rasa sakit.
Seolah-olah tidak mengiktiraf keberadaan Rasul itu. Tapi sebab itu Rasul kata, aku ni, kau rasa patut ke kau ancam sebegitu sebab aku nak menyelamatkan kamu, sebab tu aku peringatkan kamu. Aku nak selamatkan kau. So tugas Rasul adalah dia nak menyelamatkan manusia daripada susah dekat waktu hidup dan susah waktu dekat akhirat. Inilah tugas-tugas Nabi. Kenapa dia kena sampaikan perkara-perkara kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya akhirnya orang itu akan beringat dan akan diselamatkan kehidupannya dekat dunia dan juga dekat akhirat. Okay? Lalu Rasul-Rasul ini mengatakan, dengan perbuatan sedemikian jelaslah kamu itu adalah kaumum musrifun. Kamu adalah golongan kaum-kaum yang melampau sangat kamu. Al-israf ni tuan-puan sekalian adalah melampau tuan-puan sekalian. Okey, baik. Al-israf ni ada tadaburnya juga tuan-puan sekalian. Al-israf ni maksudnya ekstrim. Ekstrim. Dalam ayat ni konteksnya adalah penduduk-penduduk ashab al-qaryah tuan-puan sekalian, mereka ini sangat tak suka kepada rasul-rasul ini. Kalau pada awal itu sekadar tak suka, mungkin sekadar berdiam diri ke, tak terima ke, ataupun memberikan kata-kata kesat sahaja tuan-puan sekalian, kita nampak itu dah cukup teruk dah. Tapi it's better, ia lebih baik daripada kau mengancam bunuh kepada Rasul ni. Kalau kamu tak suka macam mana sekalipun kepada aku, seolah macam inilah dia punya naratif dia. Kalau tak suka aku sangat pun, janganlah sampai ancam dengan bunuh. Lebih kurang macam tu. Tak suka macam mana apa yang aku sampaikan sekalipun, tolak diam-diam sudah. Kau nak kutuk tak apalah, tapi jangan sampai bunuh. Sebab tu Rasul ni kata, tak suka macam mana sekalipun, janganlah sampai bunuh. Sebab kalau kau nak bunuh juga, kalau itu niat kamu, nak bunuh sampai nak lesapkan aku, nak matikan aku, ini melampau. So apa tadabbur kita? Kalau kita tak suka sesuatu, jangan tak suka sesuatu tu dalam keadaan terlalu berlebih-lebihan. Okay? Ataupun tak sukakan seseorang. Dalam apa jua konteks lah. Tak suka sebab dia tu buat benda yang tak baik ke, ataupun dia tu mungkin barangkali dia mengganggu kita punya kedudukan ke tuan sekalian. Kalau tak suka seseorang, jangan israf, jangan melampau. Okay, jangan melampau. Sebab bila kita melampau sangat tak sukakan seseorang itu tuan sekalian, dia akan mengakibatkan kita melakukan tindakan-tindakan yang luar daripada kawalan, luar daripada perkara akal-akal yang waras. Maka nak suka pun jangan melampau, nak benci pun jangan melampau. Gitu. Itu konsep dia, itu tadabburnya lah tuan-puan sekalian pada ayat ke-19. Lalu tuan-puan sekalian, okey, yang ni lah babak yang saya sentiasa nanti untuk presentkan pada tuan-puan sekalian pada babak ni lah, babak kedua ni. So babak kedua ni tuan-puan sekalian, kita berbicara tentang sejarah kan, macam mana kita nak mengambil ibrah, nak mengambil pelajaran daripada sumber kedua hidayah, iaitulah sejarah daripada kisah-kisah orang-orang terdahulu. Lalu tuan-puan sekalian, bila mana ayat 18 kita dah dengar mereka diancam bunuh, lanarjumannakum walayamassannakum minna adabun alim. Mereka diancam untuk diletakkan kecederaan dan mungkin barangkali akan mengakibatkan kematian dengan rejaman-rejaman itu. Kan? Lalu tuan-puan sekalian, takdir Allah. Kita semua akan tahu tuan-puan sekalian, nabi-nabi ni kalau dihadapkan dengan ancaman sebegitu rupa, cuba tuan-puan sekalian agak-agak cuba komen sikit. Agak-agak nabi ni sebelum anda baca ayat ke-20, ayat 18, ayat 19. Agak-agaklah bila rasul-rasul ini dengar ancaman orang tu nak bunuh dia, agak-agak Nabi ni, rasul-rasul ini akan tergugat tak? Rasul-rasul ini dalam masa mudah akan stop tak berdakwah seperti mana yang mereka inginkan tuan-puan sekalian? Cuba tuan-puan sekalian komen. Pada hemat tuan-puan sekalian, mengenali peribadi-peribadi rasul yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasul-rasul ini bila diancam bunuh kerana menyampaikan dakwah, kalau diancam bunuh sekalipun, agak-agak mereka akan berhenti tak tuan-puan sekalian? Cuba tuan-puan sekalian komen ataupun bersuara. Dia akan berhenti tak agak-agak? Ya? Tak akan berhenti kan? Kita semua tahu dia tak akan berhenti tuan-puan sekalian. Nabi-nabi, rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala dipilih oleh Allah sebab hidup mereka ni mukhlasin. Mereka buat sesuatu bukan nak mendapatkan pengiktirafan makhluk, tetapi mereka melakukan sesuatu kerana Allah, bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-puan sekalian, inilah Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Rasul, kamu tak perlu gentar nak menyampaikan kebenaran sebab bab perlindungan kepada kamu ni aku sentiasa uruskan. Aku akan sentiasa menjaga rasul-rasul yang telah aku lantik untuk menyampaikan risalah dakwah, risalah tauhid. Maka tuan-puan sekalian, di saat nabi-nabi ini, rasul-rasul ini memilih untuk tidak berhenti, dan tanda dia tak berhenti tuan-puan sekalian terus menyampaikan peringatan, ayat 19 adalah sebenar-benar bukti mereka langsung tak gentar dan meneruskan dakwah kepada ashab al-qaryah.
Lalu tuan-puan sekalian, disebabkan kita dah tahu Allah sentiasa melindungi Rasul-Rasul dia, the moment Rasul-Rasul ini tak nak berhenti, Allah hadirkan seseorang sebagai pelindung. Dia tak nak stop. Kalau ikutkan, dia boleh jadi hukum rajam seperti mana yang diancamkan sebab tak nak stop. Tapi Allah menjadikan Rasul-Rasul ini stop, anda kena tengok jari saya ni, stop dalam inverted comma, dalam cara yang tak berhenti dakwah. Dalam cara dakwah tu tak stop. Macam mana dakwah tak stop dalam keadaan dia dah berhenti bersuara? So Allah melindungi Rasul-Rasul ini tuan-puan sekalian dengan dia berhenti bukan disebabkan keinginan dia, tapi Allah takdirkan sesuatu tuan-puan sekalian, dia berhenti, dia stop bercakap, tetapi dakwah itu berterusan. Yang ni kita nak tengok pada ayat ke-20. Dia takkan stop, tapi Allah bagi dia stop dengan cara dan takdir Allah sendiri, dengan rencana Allah. So apa rencana Allah? Membiarkan nabi-nabi ni stop, rasul-rasul ni stop dalam keadaan supaya nabi-nabi ini, rasul-rasul ini tidak akan dibunuh ataupun direjam. So dia tak nak stop, tapi Allah menjadikan dia stop dengan rencana dia. So apa rencana Allah? Ayat 20. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Okay, terjemahannya adalah waja'a, dan telah datang. Ja'a ni maksudnya fi'il madhi lah. Ja'a, waja'a, dan telah datang. Min aqsal Madinah, dari hujung kota, rajulun, seorang lelaki, yas'a, dalam keadaan terburu-buru. Terburu-buru ni dengan macam tak berapa baik kan perkataan tu, tapi dia lebih kepada yas'a ni maksudnya adalah dalam keadaan bercepat-cepatan, bersegera. Lalu tuan-puan sekalian, ayat ke-20. Tuan-puan sekalian semua ada mushaf kan? Saya lupa pula hari nak paparkan ayat Quran yang kita bincangkan. Saya harapkan tuan-puan sekalian ada mushaf masing-masing yang anda tuan-puan sekalian ada dekat depan masing-masing. Supaya boleh tengok apa yang kita bincangkan. Ada mushaf kan masing-masing kan? Ada kan? Okay, alhamdulillah, good. So kalau ada mushaf itu bagus. Okay, baik. Ayat 20, tuan-puan sekalian, Allah sebut di saat Nabi tu nak teruskan, tiba-tiba Allah jadikan dia berhenti dengan rencana. So apa rencana tadi? Allah hadirkan, Allah datangkan dari hujung kota ada seorang lelaki. Yang ni bukan Rasul. Yang ni bukan Rasul. Bukan salah seorang daripada 3 orang Rasul tu, tak. Yang ni orang lain, yang bukan Rasul. Saat kita tuan-puan sekalian daripada ayat pertama berbincang fasa kedua ni, kita akan nampak nabi-nabi ni ditolak, nabi-nabi ni didustakan, nabi-nabi ni dihina, orang tak terima dakwah dia. Kita nampak macam itu yang berlaku. Tak ada orang nak dengar cakap nabi-nabi ni, tak ada orang nak dengar cakap rasul-rasul ini. Kita nampak itulah keadaan yang berlaku sebelum ayat ke-19 ni. Sebelum ayat ke-20. Tapi tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu, wahai rasul-rasul, aku nak bagi tahu setiap perkara yang kamu lakukan untuk memartabatkan kalimah Allah, untuk meninggikan Allah dalam kehidupan, usaha-usaha kamu untuk menyampaikan agama, dia takkan pernah sia-sia. Walaupun waktu kamu menyampaikan dakwah, depan kamu semua menolaknya. Depan kamu semua memberikan kata-kata kesat, menghina kamu dalam melakukan urusan dakwah. Tapi ketahuilah, dakwah kamu takkan pernah sia-sia. Di saat orang dekat depan kamu menolak kamu dalam urusan dakwah kamu, wahai Rasul-Rasul, aku takdirkan ada orang yang bukan berada di depan mata kamu, orang yang bukan berada dekat depan kamu, yang kamu nampak dia, dekat hujung kota tu, ada seorang dah mula beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas kat sini, walaupun ada 1000 orang kat depan kamu tak beriman, tetapi jangan kamu sangkakan tak bermanfaat dakwah kamu. Siapa sangka orang dekat hujung Nun sana, dekat orang Ceruk sana, dia telah mula beriman kepada kamu dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa mudah tuan-puan sekalian, kalau kita up satu status dakwah sebagai contoh, ini contohlah dalam konteks sekarang, kita nak buat satu status dakwah di Facebook, kita pun type lah satu status dakwah. Tiba-tiba tak ada orang like pun. Kita pun tergamam lah seketika kan. Like tak ada, love tak ada, share tak ada, kosong. Kosong je tuan-puan sekalian. Lalu kita merasakan, orang kita terkesan kot dengan apa yang aku sampaikan ni. Mungkin tak betul ke? Ataupun ada something wrong ke yang aku sampaikan? Nampak tak? Lalu tuan-puan sekalian, Allah kata tak. Walaupun tak ada orang yang mungkin barangkali like status, share status kamu. Walaupun tak ada orang yang share status kamu yang kamu sedang berdakwah itu tadi. Tapi ketahuilah,
akan sentiasa ada lelaki daripada hujung kota yang sentiasa memanfaatkan apa yang telah kamu sampaikan, yang sentiasa terkesan dengan apa yang kamu sampaikan. Mungkin dia tak tekan button like, dia tak tekan button share pada Facebook anda, tetapi dia adalah orang yang terkesan dengan apa yang kita sampaikan. Dalam setiap dakwah akan ada lelaki dari hujung kota. Ini adalah keyakinan kita kena pegang sampai bila-bila. Ceramah saya ustaz sikit je lah orang datang, tuan-tuan sekalian ketahuilah. Dalam kesedikitan orang yang mendengar apa yang kita sampaikan, kebarangkalian daripada sedikit-sedikit itu akan ada sekurang-kurangnya seorang lelaki hujung kota. Lelaki dari hujung kota, tuan-tuan sekalian. So akhirnya Nabi tu nak teruskan dakwah, takdir Allah hadirkan seorang lelaki. Okey, sekarang perhatikan ayat 20. Kita nak tadaburkan sedikit satu persatu secara spesifik, secara terperinci. Allah sebutkan dalam ayat ni, waja'a min aqsal Madinah. Telah datang dari hujung kota rajulun, seorang lelaki. Baik, tuan-puan sekalian, pelik tak ayat ni? Okey. Terjemahan kalau secara literal kita bincangkan pada ayat 20 ni, Allah sebut, ini bahasa yang Allah sebutkan dalam ayat 20, telah datang dari hujung kota seorang lelaki. Anda rasa mana lagi biasa perkataan ataupun mana susunan ayat yang lebih biasa kita gunakan? Seorang lelaki datang dari hujung kota ke ataupun telah datang dari hujung kota seorang lelaki? Okey, saya letak A dengan B. A adalah seorang lelaki datang dari hujung kota, itu A. B adalah telah datang dari hujung kota seorang lelaki. Cuba tuan-puan sekalian jawab, manakah ayat yang lebih biasa digunakan? A ke B? A. A kan? A. Seorang lelaki telah datang dari hujung kota. Patutnya macam tu kan? Ya. Allah tak sebut macam tu. Allah sebut bukan seorang lelaki dulu. Allah mengkemudiankan seorang lelaki tu kat ujung, nanti baru kita akan jumpa. Allah sebut telah datang dari hujung kota. Dari hujung kota. So, tuan-puan sekalian, yang Allah dahulukan bukan lelaki, tapi yang Allah dahulukan adalah min aqsal Madinah tu, dari hujung kota tu. Min aqsal Madinah. Kenapa ya? Dan boleh je jadi dalam keadaan waja'a rajulun min aqsal Madinah, telah datang seorang lelaki daripada hujung kota pun boleh jadi macam tu. Tapi kenapa Allah sebut dari hujung kota dulu? Okey, baik. Kita nak bedah siasat tuan-puan sekalian ayat ni. So, bila Allah mendahulukan dari hujung kota tuan-puan sekalian dan mengkemudiankan seorang lelaki, maksudnya kualiti pertama, min aqsal Madinah itu adalah kualiti utama kenapa Allah muliakan lelaki ni. So bukan sebab dia lelaki yang Allah muliakan dia, itu adalah salah satu dia, tetapi bila Allah sebutkan min aqsal Madinah dulu, maksudnya min aqsal Madinah ni adalah punca utama kenapa Allah muliakan lelaki. Kenapa? Min aqsal Madinah bermaksud dari hujung kota. Tuan-puan sekalian, bila sebut hujung kota, maksudnya dia jauh daripada kemajuan-kemajuan yang dinikmati oleh orang-orang bandar. So orang-orang kota kan tuan-puan sekalian, mungkin dia punya teknologi lebih maju, dia punya kehidupan lebih mewah sedikit dibandingkan dengan orang yang rural area. Sebelit lidah nak sebut. Dia kan ada urban area dengan rural area kan tuan-puan sekalian. So yang sekarang ni jelas tuan-puan sekalian, yang menolak rasul-rasul ini adalah orang urban area, orang-orang yang mewah. Yang beriman kepada Rasul pada saat waktu ini adalah orang-orang yang berada pada rural area. Tapi tuan-puan sekalian, apa yang kita faham? Adakah bermaksud kita menjadi orang yang duduk di urban area kita salah? Ustaz, orang urban tak beriman, orang rural yang beriman kepada Nabi dan Rasul ini bukan isu tinggal dekat urban ataupun rural. Tapi falsafah rural area ni tuan-puan sekalian adalah bila mana ada banyak bila mana ada kurang kemudahan-kemudahan ataupun ada kurang perkara-perkara pembangunan ataupun perkara-perkara keduniaan depan mata dia, dia lebih banyak memberikan masa untuk diri dia. Kan? Kalau duduk dekat urban, ada banyak bangunan yang melekakan kita, ada banyak shopping kompleks yang menyebabkan kita sentiasa nak pergi shopping semata-mata. Lalu mungkin barangkali mengakibatkan kita banyak habiskan masa kepada perkara dunia. Tapi bila orang rural ni tuan-puan sekalian, bila tak banyak kemudahan, tak banyak hiburan berada dekat tempat mereka, mereka akan banyak bagi masa dekat diri dia sendiri. So, isunya adalah bukan duduk dekat tempat rural ataupun urban. Isunya adalah
apa yang ada depan mata kita tu menggelapkan hati kita ataupun mencerahkan hati kita. Apa yang ada dekat depan mata kita ni melekakan kita ataupun tidak, itu isu dia. Itu isu dia. So bila Allah sebut min aqsal Madinah, falsafah dekat sini adalah orang ini adalah orang yang telah lama meninggalkan dunia, banyak memberikan fokus kepada pembangunan dan peningkatan kebaikan pada diri dia sendiri. Itu adalah falsafah di sebalik min aqsal Madinah. So bila dia jauh daripada ke fasiliti ataupun kemudahan, dia banyak fokus pada diri dia sendiri. The moment sampai berita ada dakwah 3 orang Rasul ni, tuan-puan sekalian, dia lebih mudah untuk berfikir panjang, dia lebih rasional, sebab tidak ada keuntungan-keuntungan yang dia nak kejar sangat pun, sebab kurang yang ada dekat depan dia, dekat rural pada waktu itu, dekat kawasan pedalaman pada waktu itu. So dia banyak bagi masa untuk berfikir, mendengar, merenung, menghayati. Maka orang yang memberikan masa untuk merenung, mendengar, menghayati ni, dia akan lebih mudah dapat hidayah. Berbanding dengan orang yang disibukkan dengan perkara keduniaan, data peringatan dekat dia tak akan memberikan masa untuk peringatan itu sebab dia sibuk dengan dunia. Get the point? So saya ulang sekali lagi, tuan-puan sekalian, min aqsal Madinah is not the issue of duduk dekat mana, pedalaman ataupun bandar. Isunya adalah kita banyak tak berikan masa pada diri kita, dan apa yang ada dekat depan mata kita ni menggelapkan kita tak, ataupun sebaliknya kita tidak terperdaya pun, tidak terleka pun dengan apa yang ada dekat depan mata kita bersifat keduniaan lah khususnya, tuan-puan sekalian. Okay? Faham ke tak faham apa yang saya nak sampaikan? So falsafah dia, berikan masa pada diri untuk mendengar, menghayati setiap perkara yang baik-baik sampai kepada kita. Boleh faham setakat ni, tuan-puan sekalian? Boleh faham? Okay, baik. So itu falsafah min aqsal Madinah. So nak kata, tuan-puan sekalian, kenapa Allah muliakan lelaki ini? So point pertama adalah lelaki ini telah lama memisahkan dirinya daripada perkara-perkara dunia. Bukan tinggalkan terus, tapi dia kurang untuk terlalu mengejar dunia. Sebab barangkali dengan situasi dekat tempat tu, tuan-puan sekalian, telah menyebabkan dia kurang nak berikan perhatian kepada dunia. Lalu Allah lebihkan masa dia untuk berikan fokus kepada diri dia, untuk merenung, menghayati dan mendengar. Boleh faham So tuan-puan sekalian, dalam apa juga keadaan, peruntukkan lebih masa mendengar, memahami, menghayati dan berfikir. Mudah-mudahan apa yang sampai kat kita, kita boleh tapis dan kita boleh menilai apakah yang disampaikan itu benar ataupun salah. Macam mana nak tahu benda itu benar dan salah kalau kita pun tak ada masa nak merenung, berfikir? So fikir dulu. Sebab tu Rasul-Rasul sebelum ini, tuan-puan sekalian, ingat lagi tak? Apa hujah-hujah yang mereka bawa untuk nak menarik perhatian orang-orang ashabul Qaran ini untuk beriman kepada Allah? Dia bawa, kau tak fikir ke waktu aku menyampaikan kepada kamu ni kebenaran ni, ada tak satu momen aku minta upah daripada kamu? Ingat lagi tak saya pernah kongsikan sebelum ni? Tak pernah ada satu babak pun, tuan-puan sekalian, 3 orang Rasul ni bila nak berdakwah, okey, saya buka sejadah kat depan tu. Kalau kamu dengar, jangan lupa letak wajib untuk semua bayar upah kepada apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ada tak Rasul cakap macam tu? Tak ada. So kalau kamu memberikan masa untuk berfikir dengan logik, dah. Dia ni membuat perkara ini langsung tak ada interest yang tertentu. Langsung tak ada kepentingan individu yang mereka nakkan. Duit tak minta, hadiah tak minta. Mesti. Maksudnya, ini adalah sebaik-baik gambaran Rasul-Rasul ini menyampaikan dengan begitu ikhlas sekali. Sangat ikhlas. Kan? Jadi kalau orang berfikir, dia akan nampak, ada kebenaran lah lelaki ini sampaikan. Rasul ini sampaikan, tapi kalau dia orang dah terlalu disibukkan dengan dunia, maka macam mana nak fikir benda ni? Benda rasional pun orang tak nampak rasional. Benda logik pun orang nampak tak logik sebab dia tak berikan masa untuk berfikir. Okay? Dia tak berikan masa untuk berfikir. So, min aqsal Madinah. Itu satu. Yang kedua, tuan-puan sekalian, tadi kita belajar tentang orang ini telah lama memisahkan diri dia, mengurangkan masa dia dengan dunia. Itu falsafah pertama kita belajar daripada min aqsal Madinah. Yang kedua, min aqsal Madinah ni juga adalah gambaran ataupun simbolik orang ini datang dari jauh. So waktu 3 orang Rasul ini dipulaukan dekat Ashabul Qaryah, dekat tengah-tengah bandar, ada orang yang dah mula beriman datang daripada jauh untuk nak memberikan protection kepada 3 orang Rasul ni, tuan-puan sekalian. Maksudnya, tuan-puan sekalian, bila mana sudah ada keimanan, hidayah sudah mula menyapa kepada diri lelaki ini, tuan-puan sekalian, dia tak fikir dah, yang penting aku nak jumpa 3 orang Rasul ni, jarak bukan lagi penghalang untuk aku nak berjumpa dengan 3 orang Rasul, sebab aku terkesan dengan apa yang diajarkan.
maka aku mesti pergi walaupun jauh, aku kena datang. So poin kedua saya nak sampaikan dalam min aqsal Madinah adalah lelaki ini sudah tidak kira dah dengan jarak yang dia akan hadapi sepanjang perjalanan. Bagi dia adalah berjumpa Rasul yang telah memberikan dia cetusan hidayah dalam hati ini menjadi keutamaan. Dalam bahasa mudah, jarak bukan penghalang kepada dia untuk membenarkan petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan ke dalam hati dia. Dalam bahasa mudah, tuan-tuan sekalian, nanti kita akan tengok lagi kualiti yang lain. Dia adalah orang yang bukan memberikan alasan untuk nak membenarkan keimanan. Bukan orang yang suka memberikan alasan. Jarak bukan lagi alasan. So idea kat sini adalah orang yang tidak suka memberikan alasan untuk nak beriman. Orang yang tidak suka memberikan alasan untuk nak menunjukkan tanda dia menghargai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So tadabbur kita yang kedua adalah pada min aqsal Madinah, stop excusing. Stop excuse. Apa benda dalam bahasa Inggeris? Stop memberikan alasan. Okay? Bab-bab iman, bab-bab petunjuk, bab-bab akidah, kurangkan memberikan alasan untuk perkara-perkara yang melibatkan akidah, iman dan sebagainya. Ketepikan semua alasan. Sebaliknya kita akan berusaha keras untuk membenarkan keimanan. Walaupun berat, walaupun jauh, sebab isunya adalah keimanan, kita akan berusaha, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, perasan tak? Allah sebut dan Allah wajibkan kita untuk menunaikan haji, betul? Menunaikan haji, dan disebutkan dalam hadis istata'a, bagi mereka yang mampu. Walaupun kewajipan Allah sebutkan haji itu bagi yang mampu, tuan-tuan sekalian, kita pun boleh tengok diri kita, oh saya tak mampu ni, kosnya tinggi. Kan, kosnya tinggi. Tapi tuan-puan sekalian, walaupun Allah meletakkan keringanan bagi yang mampu, tapi saya nak tanya tuan-puan sekalian, terdetik tak dalam hati kita, ada tak semangat, walaupun Allah kata bagi mereka yang mampu, ada tak semangat pada diri kita untuk mengusahakan sesuatu supaya kita tu jadi orang yang mampu untuk mengerjakan haji? Ada tak ada? So maksudnya kita tidak memberikan alasan, tak apalah saya tak pergi haji. So kalau orang yang jadi pasrah macam tu, dia suka memberikan alasan, dan Allah kata bagi yang mampu je kan, dia beralasan. Dia beralasan. Allah kan kata bagi yang mampu je, so kalau tak pergi tak apa. So dia akan memberikan alasan untuk tidak membenarkan keimanan, untuk tidak menghargai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan haji itu adalah satu perkara, satu kewajipan yang kalau boleh kita kena usahakan untuk buat juga, tuan-tuan sekalian. Usaha tu penting. Sama ada Allah izinkan ke tidak untuk kita sampai betul-betul dekat depan di Mekah untuk menunaikan haji, itu urusan dia. Yang penting ada tak usaha kita ke arah itu. Menolak ke tepi segala bentuk alasan dan kemudahan yang Allah berikan untuk kita mengiyakan juga kewajipan. Samalah dengan lelaki hujung kota ni, tuan-puan sekalian. Dia tak ada kewajipan pun. Dia boleh je beriman dalam keadaan dia duduk je dekat hujung kota tu, dekat rumah dia sendiri. Sampai dakwah dekat telinga dia, dia beriman kepada Allah. Dah beriman. Dia langsung tak ada kewajipan untuk nak pergi ke tengah-tengah bandar untuk berjumpa dengan 3 orang Rasul ini. Tapi bagi dia, aku lebih menghargai petunjuk yang ada pada diri aku ni kalau aku dapat berjumpa siapa yang menyampaikan petunjuk ni. Walaupun tak wajib dia pergi daripada hujung kota sampai ke bandar, tapi dia pergi juga, tuan-puan sekalian. So kena malu dengan lelaki hujung kota ni, tuan-puan sekalian. Dan bila Allah sebut hujung kota, mesti dia punya kelengkapan, pengangkutan dia mungkin agak terkebelakang daripada kita, tuan-puan sekalian. Tapi jarak bukan lagi alasan. Jarak bukan lagi alasan. So 2 benda lah kita belajar, tuan-puan sekalian. Kita kurangkan masa kita dengan dunia, Allah akan muliakan kita, dan kita, tuan-puan sekalian, kurangkan memberikan alasan dalam bab-bab iman dan akidah, Allah akan muliakan kita. Sebab itulah nak dibandingkan dengan kualiti-kualiti lain yang disebutkan dalam ayat ke-20 ni, Allah mengutamakan min aqsal Madinah. Min aqsal Madinah. Sebab min aqsal Madinah ni ajar 2 perkara itu tadi. Kurangkan masa dengan dunia. Yang kedua adalah berhenti memberikan alasan dalam bab-bab yang melibatkan akidah dan iman. Okey, boleh dah? Contohlah dalam bab iman, tuan-puan sekalian, apa rukun iman? Dalam bab-bab yang menunaikan kewajipan, contoh macam solat kan? Kita boleh je dengan azan kita kata tak apalah selagi tak habis waktu. Gitu. Asar tak masuk lagi, tak apalah. Nak dekat-dekat asar ni solatlah zuhur nanti. Itu orang yang beralasan. Orang yang beralasan. Patutnya kalau dia betul-betul menghargai Allah panggil dia untuk solat, dia akan bersegera untuk menunaikan solat. Itu beza dia. Orang yang beralasan dengan orang yang tak beralasan. Orang yang memberikan banyak masa kepada dunia dengan orang yang mengurangkan masa dia dengan dunia, tuan-puan sekalian. So orang yang mampu buat 2 perkara ini, insya-Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada dia.
Okay. Dan tuan-puan sekalian, perasan tak dalam ayat ini, khususnya bila kita sambung ayat lepas min aqsal Madinah, ada perkataan rajulun, seorang lelaki. Dan tak disebutkan pula siapa nama lelaki ni. Kan? Siapa nama lelaki ni? Walaupun ada setengah-setengah tafsir meletakkan nama, mentarjihkan lelaki yang dimaksudkan dalam ayat 20 ini adalah Habib An-Najjar, namanya adalah Habib An-Najjar. Tapi tuan-puan sekalian, berpeganglah pada satu perkara, dan saya setuju dengan apa yang Datuk Salah Abdul Fattah Al-Khalidi sebut, bila Allah Subhanahu Wa Taala mendiamkan nama lelaki ini, maka mungkin barangkali nama lelaki ini tidak penting. Sorry. Mungkin nama lelaki ini penting, tetapi dia tidak sepenting dengan sekadar aku memaklumkan rajulun sahaja. Tuan-puan sekalian ada perasan tak? Saya pun sendiri rasa macam teruja, tuan-puan sekalian. Dalam surah Yusuf, kita semua tahu Nabi Yusuf AS bermimpi kan? Nabi Yusuf AS bermimpi. Dan tuan-puan sekalian, waktu Allah merakamkan babak Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yaqub AS, anda perasan tak? Allah tak sebut nama Nabi Yaqub AS. Allah cuma sebut nama bapa kepada Yusuf AS. Allah tidak direct mengatakan bapaknya namanya Yaqub. Allah mendiamkan nama. Kita semua tahu nama bapa Nabi Yusuf AS adalah Yaqub. Tapi kenapa Allah tak sebut Yaqub? Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab Allah nak suruh kita fokus. Bukan nama tu yang akan menyebabkan kamu bertambah iman, tetapi apa yang dilakukan itu lagi penting. So bagi saya dalam isu, sekali lagi Allah tak sebut nama lelaki hujung kota ni tuan-puan sekalian, Allah just sebut rajulun sahaja, maka nama lelaki ni tak penting, tapi apa yang dilakukan oleh lelaki ni sampai Allah muliakan dia, itu lagi penting. Samalah tuan-puan sekalian dengan bapa kepada dua orang perempuan yang Nabi Musa berjumpa, Nabi Musa jumpa dekat Madian. Waktu Nabi Musa sampai dekat Madian, tuan-puan sekalian, Nabi Musa sampai dekat satu tempat sumber air lah. Tapi waktu Nabi Musa menikmati air yang dia jumpa dekat sumber air tu, dia ternampak ada dua orang wanita. Kan, dia nampak ada dua orang wanita, tuan-puan sekalian, yang sedang duk pegang binatang peliharaan, tunggu, seolah macam menunggu sesuatu. Rupa-rupanya dua orang wanita tu sedang menunggu orang-orang lelaki habis guna air dekat tempat sumber air itu tadi. Lalu Nabi Musa nampak, itu sebab kenapa kot dua orang wanita tu tunggu. Sebab dia menjaga kehormatan diri dia. Dia tak nak berikhtilat dengan lelaki yang sedang menggunakan sumber air. Kalau dia masuk, nampak sangat macam wanita tu mudah-mudah je mingling ataupun bercampur dengan lelaki pada waktu itu. So bila dia menunggu lelaki semua pergi beredar daripada tempat sumber air itu, baru dia masuk, ini tanda wanita ini dididik dengan baik. Dan mestilah orang yang mendidik itu sangat-sangat baik juga, tuan-puan sekalian. Lalu tuan-puan sekalian, cuba kita tengok. Di saat kita terlalu kagum dengan perbuatan wanita yang tak nak bercampur dengan lelaki-lelaki dekat tempat sumber air itu tadi, kita menghalakan kepada siapa yang telah mentarbiah wanita itu sampai jadi sehebat itu. Kita mungkin expect, siapa nama lelaki ni? Siapa yang tertarbiah dia? Tiba-tiba Allah tak sebut pun nama ayah kepada dua orang wanita tu tadi. Sebaliknya Allah cuma sebut abana syaikhan kabir. Allah cuma sebut yang telah mentarbiah anak-anak itu sampai boleh menjaga maruah sebegitu sekali. Orang itu cumalah seorang syaikhun kabir. Orang-orang yang tua, yang teramat-amat tua, tuan-tuan sekalian. Nama lelaki tua tu langsung tak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So isu nama is not important. So bila Allah sebut nama, kita tahulah siapa nama. Tapi bila Allah tak sebut nama, kebarangkalian tuan-puan sekalian, fokus kepada apa yang orang tu buat itu lagi penting daripada kita nak sibuk cari siapa nama dia. So tuan-puan sekalian nampak So Allah sebut rajulun. So rajulun tuan-puan sekalian, maksudnya adalah seorang lelaki tau. Seorang lelaki. So apa tadabbur kita pada ayat rajulun ni tuan-puan sekalian, pada perkataan rajulun? Bila Allah kata yang bergerak daripada hujung kota tu bukan satu kumpulan, bukan satu kabilah, tapi seorang lelaki, apa kita faham? Yang kita boleh fahami tuan-puan sekalian, kita boleh ambil pengajaran adalah lelaki hujung kota ni, bila mana dia nak membenarkan keimanan dan menghargai petunjuk, dia adalah orang yang bukan terpengaruh dengan orang lain. Kadang-kadang kan tuan-puan sekalian, bila kita nak melakukan sesuatu kebaikan, khususnya melibatkan keimanan tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita suka tunggu ada orang dah buat ke belum benda ni.
Perasan tak? Kita tunggu orang lain buat dulu. Ataupun kita tunggu ada geng dulu. Baru kita nak buat kebaikan. Sebab sekarang dia nak membenarkan iman dia, tuan-puan sekalian. Dia nak pergi berjumpa dengan Rasul-Rasul ni. Tapi tuan-puan sekalian, walaupun dia tengok dekat sekeliling dia semua tak beriman kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak beriman kepada Rasul-Rasul ini. Tapi lelaki ini bukan jenis orang yang terpengaruh dengan keadaan majoriti pada waktu itu. Dia boleh je tunggu, tengoklah kalau dah ada seorang beriman lepas ni, bawa aku pergi. Dia boleh je memilih tuan-puan sekalian untuk tunggu ada orang yang ada sekepala dengan dia baru nak pergi. Dia macam sekarang lah tuan-puan sekalian. Sebelum PKP dulu kan tuan-puan sekalian. Ni bukan tuan-puan sekalian lah, ada orang lain. Ada setengah-setengah orang tuan-puan sekalian. Contoh, dia nak pergi kuliah duha. Katakan muslimat, dia nak pergi kuliah duha dekat masjid. Ada masjid buat kuliah duha. Lalu tuan-puan sekalian, biasa dia akan buat apa? Dia akan ajak best friend dia dulu. Dia akan ajak best friend. Jom kita pergi kuliah duha. Bagus dah tu dia ajak best friend dia nak pergi kuliah duha. Tiba-tiba best friend pula cakap, kita tak boleh pergilah, sibuk. Macam tu. So tuan-puan sekalian, bila kawan dia cakap, sibuk, dia pula tuan-puan sekalian tak dia boleh ngajak. Tiba-tiba bila kawan dia kata dia sibuk, tak ada nak pergi, dia pun kata tak apalah, kita pergi lain kali lah bila kau free. Pula. Gitu. Jadi tuan-puan sekalian, dia jadi banyak orang hanya nak buat baik, dia suka tunggu ada orang buat dulu baru dia nak buat. Dia tak suka jadi seseorang yang pioneer, seseorang yang mengasaskan, yang memulakan kebaikan. Dia rasa macam seolah-olah macam kalau aku buat benda ni pelik lah, orang tak buat tapi aku nak buat. Dia rasa macam berdosa pula tu kalau buat dalam keadaan orang tak buat. Padahal dia nak buat baik. So tuan-puan sekalian, bila Allah sebut rajulun dalam ayat ini, so fahamlah kita, tadabbur kita, resolusi kita lepas ini adalah kalau kita nak buat baik, tambah-tambah yang melibatkan urusan akidah, iman ataupun menghargai petunjuk, maka tak perlu tunggu orang lain buat dulu baru kita nak buat. Sebaliknya, jadilah tuan-puan sekalian seseorang yang pioneer. Ada tahu tak pioneer tuan-puan sekalian? Orang kata pemula, pencetus kepada kebaikan. Di saat orang lain tak buat, tak apa, kita start. Kita start. Jangan tunggu, tak ada orang buat lah, tunggu orang buat dulu lah, buat saya buat. Tak, jangan jadi macam tu. Lelaki hujung kota dimuliakan oleh Allah, sikap keduanya adalah dia jenis orang yang nak buat kebaikan, tak tunggu orang lain buat dulu. Dia buat dulu tak apa, biar aku start buat kebaikan. Biar aku mula. Itu hikmah ataupun tadabbur kita pada perkataan rajulun. Begitu. Kan ada orang kadang-kadang dah lah daripada jauh. Dia boleh je mengharapkan ada companion, ada teman. Kita nak bergerak jauh ni, kalau agak sorang-sorang kan takut tak jumpa jalan ke, ataupun mengantuk di tengah jalan ke, ataupun mungkin adalah halangan-halangan tertentu kalau tidak berteman ni tuan-puan sekalian. Tapi lelaki ni tak fikir apa dah. Aku punya target sekarang sebab Aqsal Madinah, dunia sudah lama ditinggalkan oleh dia. Dia pula seseorang yang yang apa tadi kita kata poin kedua tadi, tidak mengutamakan kecintaan dunia, dan dia tak suka bagi alasan. So bukti dia tidak memberikan alasan tuan-puan sekalian adalah dia tidak beralasan pun untuk nak bergerak seorang diri. Dia tidak memilih pun untuk nak menyalahkan orang lain dan katakan, kenapa kau tak follow kenapa kau tak pergi Kan mudah sikit kalau kita semua beriman, jom kita pergi sama-sama. Dia bukan jenis orang yang beralasan. So antara bukti dia tidak beralasan adalah dia mampu bergerak seorang diri di saat ramai orang tak beriman kepada Rasul-Rasul tersebut. Nampaklah tuan-puan sekalian. So kita mungkin nampak dia telah mengambil, orang kata the road not taken. Dia telah mengambil jalan yang tidak diambil oleh orang lain tuan-puan sekalian. Tetapi adakah kita nak kata lelaki ini bersalah? Kalau ikutkan tuan-puan sekalian, dia ambil jalan yang bukan majoriti ambil. Kita hari ini tuan-puan sekalian suka menilai kebenaran itu dengan kalau majoriti dah pegang dengan benda itu maka betul lah kot. Tapi sekarang ini lelaki hujung kota memilih untuk mengambil tindakan minoriti. Minoriti tuan-puan sekalian. Dan tuan-puan sekalian, orang ini benar ke orang salah? Orang ini orang yang benar ke orang yang salah? Dia adalah orang yang benar. Tapi tindakan dia adalah tindakan minoriti. Dan tuan-puan sekalian, cerita bab tindakan majoriti ni tuan-puan sekalian, Allah dah sebut lama dah. Okay, Allah dah sebut lama dah. Khususnya dekat dalam surah Al-Isra ayat ke-62. Okay, catat ayat ni tuan-puan sekalian. Surah Al-Isra ayat ke-62. Dalam ayat 62 surah Al-Isra tuan-puan sekalian, Allah dah sebut. Satu, dalam ayat itu juga kita akan nampak adanya ikrar yang dilakukan oleh iblis. Iblis ni tuan-puan sekalian, dia punya ikrar adalah dia akan cuba sesatkan umat Nabi Adam sampai hari kiamat.
Dia akan sesatkan tuan-puan sekalian. Sebab tu kalau kita buka surah Al-Hijr juga, tuan-puan sekalian, kita akan nampak sampai dia minta pada Allah supaya jangan matikan dia, biar dia buat kerja sampai yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan nanti. Dan Allah telah memakbulkan doanya. Allah kata mereka itu dalam kalangan munzarin. Iblis itu dalam kalangan golongan-golongan yang disebut oleh Allah sebagai munzarin. Allah tangguhkan ketetapan kepada dia. Patutnya lepas dia tak sujud kepada Adam AS, Allah boleh hukum dia, Allah masukkan dia ke neraka terus. Tapi Allah menjadikan dia golongan al-munzarin, Allah tangguhkan seketika, Allah biarkan dia buat kerja. Allah biarkan dia buat kerja, tuan-puan sekalian. Dan tuan-puan sekalian, dalam ayat 62 surah Al-Isra tadi, Iblis bersumpah dia akan sesatkan kita sampai bila-bila. Tapi tuan-puan sekalian, Iblis sendiri bagi tahu tuan-puan sekalian bahawasanya yang aku ni tak boleh nak bisik, tak boleh nak kacau, ada satu golongan ni sahaja. Golongan ni memang aku tak boleh kacau. Tak boleh kacau. Siapakah yang dimaksudkan oleh Iblis? Iblis kata aku akan kacau umat Nabi Adam sampai hari kiamat. Tapi Iblis ni pun bagi tahu ada satu kelompok ni aku tak boleh kacau. Siapa? Siapa tahu? Inspirasi ayat 62 surah Al-Isra dan juga surah Al-Hijr ayat ke-39, tuan-puan sekalian, tak silap saya. Yes, mungkin ada yang tonton slot saya pagi tadi di TV Al-Hijr, saya ada kongsikan tentang perkara ini, iaitulah golongan-golongan al-mukhlasin. Al-mukhlasin. Mana al-mukhlasin? Orang-orang yang ikhlas. Lelaki hujung kota, tuan-puan sekalian, ada tak tanda-tanda keikhlasan dia, tuan-puan sekalian? Ada tak tanda-tanda keikhlasan dia? Ada. Tanda dia ikhlas adalah bila mana dia tak buat sesuatu kerana orang lain. Orang-orang yang suka tunggu orang lain buat dulu baru dia nak buat, maksudnya dia buat sesuatu kerana orang lain, bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah, tuan-puan sekalian. So bila kita nak Iblis ni tak nak kacau kita kena jadi mukhlasin. Sebab Iblis bagi tahu orang ni aku tak boleh nak kacau, aku bisik pun tak akan berkesan kepada dia. Sebab dia adalah orang yang buat sesuatu bukan kerana makhluk, tapi dia buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki hujung kota, tuan-puan sekalian, memperlihatkan perkara itu kepada kita. Waja'a min aqsal madinati rajulun, dia ajar kita this is the true version of al-mukhlasin. The true version of al-mukhlasin. Buat sesuatu kerana Allah, bukan kerana jarak, bukan kerana alasan, bukan kerana nak tunggu orang lain buat. Aku buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun aku seorang, tapi aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham setakat ni ayat 20 sampai rajulun? So far so good? Okay? Baik. So rajulun, seorang diri, dia tak tunggu orang lain buat. Tu tanda ikhlas lah, tanda ikhlas. Dan tuan-puan sekalian, Allahu Akbar, yang ni lagi mahal. Tak habis lagi tau kita bincang kualiti lelaki hujung kota ni. Sebab kenapa kita nak kena bedah apa yang dia buat? Apa penting sangat kita kupas falsafah aqsal Madinah, falsafah rajulun, lepas ni pula kita akan tengok falsafah yas'a, atau falsafah ya qaumi tabi'ul mursalin. Kenapa penting kita nak bedah satu persatu kualiti yang ada pada lelaki hujung kota? Sebab, tuan-puan sekalian, cuba jawab soalan saya. Nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga tak, tuan-puan sekalian? Nak syurga tak? Kata nak? Tak ada nak respon ni? Nak masuk syurga tak, tuan-puan sekalian? Oh, semua nak kan? Semua nak syurga kan? Nak. Oh, semua nak, Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, kenapa penting sangat kita bedah sikap-sikap ataupun kualiti-kualiti lelaki hujung kota ni? Sebab Allah kata, apa yang dia buat ini, sampai Allah redakan untuk dia masuk dalam syurga, seperti mana kita akan jumpa pada ayat ke-26 surah Yasin nanti. Sekarang kita kat ayat 20. Tapi kenapa penting sangat kita nak bedah siasat apa kualiti lelaki hujung kota ni? Sebab perbuatan inilah yang telah menyebabkan Allah masukkan dia dalam syurga. Qila dukhulil jannah. Kalau kita betul-betul nak syurga, tuan-puan sekalian, ni role model yang kita boleh terapkan dalam diri kita, kita boleh ambil kualiti dia, kita amalkan dalam kehidupan kita. So, kurangkan masa dengan dunia, kurangkan memberikan alasan, ikhlas dalam melakukan amal, jangan tunggu orang lain buat dulu kebaikan tu baru kita nak buat. Sebab kita melakukan satu amal tu kerana Allah, bukan kerana makhluk. Dan tuan-puan sekalian, tanda keikhlasan dia yang lain ni, tuan-puan sekalian, betul lah lelaki ni memang jauh daripada Iblis nak ganggu dia. Memang Iblis tak boleh ganggu orang macam ni, tuan-puan sekalian. Memang bulat tekad dia untuk membenarkan iman yang hanya sahaja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah seorang diri, tolak ke tepi semua alasan. Tuan-puan sekalian, anda tahu tak macam mana kaedah dan macam mana sifat dia bergerak untuk berjumpa dengan Rasul-Rasul ni? Dia boleh, dahlah satu, tak wajib pun dia pergi jumpa Rasul ni, dia boleh je beriman dekat rumah dia.
Kan? Bukankah Allah bagi tahu pada ayat sebelum ni tuan sekalian, kalau orang itu beriman secara diam sekalipun, pada ayat apa kita jumpa ayat ni? Pasal cerita ni. Pasal ayat yang ke Allahu Akbar, ayat yang ke mana tu? Allahu Akbar. Ni pada ayat yang ke-11 kita kan dah baca. Iaitu tu puan sekalian, innama tunziru man ittaba'ad dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa ajrin kabir. Wa ajrin karim ke wa ajrin kabir? Wa ajrin karim. Wa ajrin karim. Kan tu puan sekalian Allah bagi tahu kalau dia berdiam, kalau dia duduk rumah aja beriman kepada Rasul tu dalam keadaan diam, lahum maghfiratun, untuk dia sudah ada keampunan. Wa ajrun karim. Dan dia sudah mendapat satu pahala yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa mudah tak wajib pun dia pergi berjumpa dengan 3 orang Rasul tu. Tapi dia pergi tak dia pergi. Tapi tu puan sekalian, dalam keadaan tak wajib dia pergi, dia boleh je bergerak nak jumpa 3 orang Rasul dekat tengah-tengah bandar tu. Dia boleh je bergerak lenggang-lenggang, santai-santai, singgah dekat asal jumpa RNR je singgah, asal jumpa RNR je singgah. Dia boleh je santai tu puan sekalian, tidak rushing untuk berjumpa dengan 3 orang Rasul ni. Dia boleh je relax, lenggang kangkung, jalan slow-slow, menikmati keindahan alam kiri dan kanan. Tapi tu puan sekalian, ini bukan sikap 3 orang Rasul. Walaupun tak wajib dia pergi jumpa dengan Rasul ni tu puan sekalian, tetapi bila dia pergi nak jumpa Rasul ni, dia ada keikhlasan, dia buat kerana Allah, dia yakin perkara-perkara baik ni tak boleh nak tangguh, maka tu puan sekalian dia bergerak dalam keadaan yas'a, bercepat-cepatan tu puan sekalian. Dalam bahasa mudah, bila dia nak buat baik seorang diri tu tadi, dalam satu dia tak tunggu orang lain buat dulu, dia buat dulu. Dia buat tu pula dalam keadaan bersegera. Dia tak tunggu orang lain tu puan sekalian, dia buat dalam keadaan bersegera dan dia tak buat dalam keadaan lenggang kangkung. Dia tak buat sekadar ala kadar. Yas'a juga tu puan sekalian akan mewujudkan perkataan sa'yun. Mana sa'yun? Berusaha sehabis mungkin. Sa'yun juga bermaksud bersungguh-sungguh. Sorry, bukan berusaha. Sa'yun bermaksud bersungguh-sungguh. Maksudnya, lelaki hujung kota ni bergerak nak jumpa Rasul ni, dia bukan dalam keadaan ikut dan je, asal sampai je. Tak. Dia bergerak dalam keadaan bersungguh-sungguh. Tergesa-gesa itu adalah simbolik bersungguh-sungguhnya dia untuk nak berjumpa dengan Rasul-Rasul. Dalam masa mudah tu puan sekalian, tanda ikhlas. Sebab kita nak jadi orang yang mukhlasin kan? Dan Allah sebut dalam surat Isra tadi, saya tak habis sebut tadi, ayat 62 surat Isra tadi, Allah kata, orang-orang yang mukhlasin ni tak ramai, qalila. Boleh baca ayat tu. Allah kata semua orang akan diganggu oleh iblis. Tapi iblis bagi tahu aku tak boleh kacau orang mukhlasin. Orang mukhlasin ni kata Allah dalam ayat 62 surah Al-Isra tadi adalah orang ini adalah qalila, sangat sikit. Sangat-sangat sedikit tu puan sekalian. So bila sikit tu puan sekalian, kadang-kadang kita akan rasa lah, oh tak semangat dan sebagainya. Tapi tu puan sekalian, dalam sikit dia buat dalam keadaan bersungguh-sungguh. Kita jangan buat sambil lewa. Jangan buat sambil lewa. Kena bersungguh-sungguh tu puan sekalian. Nak jadi orang sedikit ni kan, kena bersungguh-sungguh. Sebab tu perkara yang dia buat ni memang memerlukan satu usaha yang sangat kuat, mujahadah yang sangat tinggi. Tapi itulah keadaannya tu puan sekalian, kita kena bersungguh-sungguh dalam melakukan satu perkara. Dan sebab itu tu puan sekalian, dalam Al-Quran Allah ada sebut tentang apakah sikap-sikap orang-orang yang akan mendapat syurga yang paling tinggi. Okey. Allah, saya tak sempat nak senaraikan ayat tu, tetapi tuan-puan sekalian, saya rasa saya pernah kongsikan sebelum ini dekat kuliah-kuliah kita sebelum ni tuan-puan sekalian. Dan saya buat ringkasan pada apa yang pernah saya kongsikan sebelum ini. Antara karakter yang dominan yang ada pada orang-orang yang menempah namanya di syurga adalah orang itu sentiasa bersegera melakukan 2 perkara. Yang pertama adalah dia berusaha melakukan khairat, kebaikan, dan dia bersegera dalam melakukan perkara-perkara yang melibatkan maghfirah. Wasari'u ilal khairat dan wasari'u ilal maghfirah. Fastabiqul khairat fastabiqu ila maghfirah. Dia ni tuan-puan sekalian ada 2 sifat, dia ada satu sifat dominan bagi orang-orang yang menempah namanya di syurga, dia sentiasa bersegera. Bersegera untuk apa? Al khairat, untuk kebaikan, dan al maghfirah, untuk keampunan. Maka jelas kat sini tuan-puan sekalian memang layaklah dia dapat qila dukhulil jannah, syurga, sebab dia yas'a, dia bersegera, dia bercepat-cepatan. Untuk apa? Untuk nak membenarkan kebaikan, nak buat baik. Nak buat baik. Sudah ada belum perangai itu tuan-puan sekalian? Kita ni dalam bahasa tadabbur ni kita akan kata kita ni orang yang suka bertangguh tak?
ataupun bila ada ruang kebaikan kita akan bersegera. Kalau nak dapat nikmat syurga seperti mana lelaki hujung kota ni tuan-puan sekalian, kita kena ada semangat ikhlas, dan tanda kita ikhlas adalah kita kena bersegera melakukan suatu kebaikan. Dan bersungguh-sungguh. Jangan buat ala kadar je tuan-puan sekalian. Jangan buat ala kadar. Sebab yang buat amal ala kadar ni ramai. Yang buat amal dalam keadaan bersungguh-sungguh ni sikit. Kan? Sebab tu hari ni ada orang yang solat, dia nampak solat tu nak buat macam mana, solat lagi. Dia buat. Tapi dia kata nak buat macam mana, solat je lah. Gitu. Dia sudah tidak ada rasa roh dalam menunaikan solat itu. Okay? So orang yang ada roh dalam menunaikan solat, dia menunaikan solat dengan bersungguh-sungguh. Dan penutup ayat ni tuan-puan sekalian, kita tengok kualiti yang terakhir. Setibanya dia dekat kawasan yang ada rasul-rasul ni tuan-puan sekalian, dan ada orang-orang yang melak rasul, sebab tadi kan gambarannya adalah ada orang yang tolak rasul, ada 3 orang rasul. Kan tengah bertikam lidah kan tuan-puan sekalian, hak ni kata tu, yang ni kata ni, rasul berdakwah, lepas tu dia orang tolak, lepas tu mengancam pula. Lalu waktu dia sampai dekat tengah-tengah perbalahan dan berlakunya ancaman tu tadi tuan-puan sekalian, dia terus mengatakan, qala ya qaumi tabi'ul mursalin. First thing yang dia buat waktu dia sampai dekat tengah-tengah kawasan yang ada 3 orang rasul dengan penduduk ashab al-qaryah ini, the first thing dia katakan, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutlah rasul-rasul ini. Baik, apa kualiti yang terakhir kita nak belajar daripada ayat ke-20 ini tuan-puan sekalian? Perhatikan kalimah ya qaumi. Ya qaumi, wahai kaumku. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang kan kita ni bila ada orang berbeza pendapat dengan kita, kita susah sangat nak mengekalkan akhlak dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita. Kita kata A, orang tu ada pendapat B. Kadang-kadang disebabkan kita bertembur, kadang-kadang kita punya cara melayan orang-orang yang berbeza pendapat dengan kita sangat-sangat tak baik. Kadang-kadang kita kurang senyum kepada orang yang berbeza pendapat. Setuju tak setuju kan? Bila orang tu berbeza pendapat dengan kita, kita akan kurang senyum. Kita akan kurang bertegur dengan dia. Kita akan mula mengurangkan rasa hormat. Kita akan mula kurangkan layanan baik kepada dia. Sebab semata-mata apa? Sebab orang itu berbeza pendapat dengan kita. Lelaki hujung kota tuan-puan sekalian, dia ni sedang memegang satu pendapat yang minoriti, bermaksud dia ada pendapat yang berbeza dengan majoriti penduduk-penduduk ataupun kaum-kaum dia pada waktu itu. Sebab dia pilih pendapat minoriti untuk mengikuti Rasul ni. So dia sedang berbeza dengan majoriti kaum pada waktu itu. Dia berbeza dengan kaum dia. Tapi aku, perbezaan di sudut akidah, dia boleh jalan minoriti, dia keluar daripada majoriti kaum dia, dia pilih pendapat yang minoriti ikut Rasul tu, tapi dia tidak menggugurkan akhlak baik kepada kaum-kaum dia yang lain. Sebaliknya mengekalkan akhlak, mengekalkan laras bahasa yang penuh dengan kasih sayang dengan mengatakan ya qaumi. Ya qaumi. Ya ni dalam bahasa Arab tuan-puan sekalian adalah harfun nida. Harfun nida. Dan an-nida sentiasa digambarkan tuan-puan sekalian sifatnya al-lutf. Al-lutf. Lutfun. Mana lutfun? Kelembutan. Kemesraan. Maka tuan-puan sekalian, dahlah orang tu berbeza pendapat dalam isu yang besar pula tu akidah. Tapi ini bukan alasan untuk kita menggugurkan layanan baik dan kata-kata yang baik dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita. Berbeza pendapat bukan tiket untuk kita kurang ajar dengan orang lain. Berbeza pendapat bukan tiket untuk kita bercakap kasar dengan orang lain. Bukan. So, lelaki hujung kota, tak sempat dia nak layan keletihan datang daripada jauh sampai dia jelas matlamat. Ini juga hint tuan-puan sekalian, dia adalah seseorang yang jelas matlamat dia. Di saat orang yang telah bergerak daripada satu tempat yang sangat jauh sudah sampai di satu destinasi, dia boleh pilih check in hotel sekejap, rehat dulu ya, lama ni, dah lama dah saya gerak dalam keadaan jauh, letih ni. Tapi dia jelas matlamat. Dia ada vision. Kenapa dia sanggup bergerak daripada jauh? Iaitulah aku kena pastikan orang yang telah berjasa menemukan aku dengan jalan petunjuk, aku kena lindung dia. So apa yang berlaku, aku kena jadi benteng kepada dia. Maka bila dia jelas matlamat, walaupun letih, bukan lagi alasan untuk dia berhenti berehat seketika. Sebaliknya, bila dia jelas matlamat, Rasul telah kena ancam, aku kena protect dia. Aku kena lindung dia. So aku kena menyampaikan
Sesuatu yang boleh menyebabkan orang aku, kaum-kaum aku boleh beriman kepada Rasul yang sedang aku beriman sekarang. Begitu. So dia kata, ya qaumi, wahai kaumku, penuh dengan kemesraan kan tuan-puan sekalian. So saya nak kata kualiti yang terakhir kita belajar daripada ayat 20 ni tuan-puan sekalian, kita kena, orang kata apa berakhlak baik dengan orang lain. So orang-orang yang akan mendapat syurga seperti mana lelaki hujung kota ni adalah bila mana kita mampu berakhlak dengan orang lain, walaupun orang itu berbeza pendapat dengan kita, walaupun orang itu berbeza kefahaman dengan kita, berbeza idea dengan kita, tapi kita boleh mengekalkan akhlak, itu tanda kita sedang menempah nama kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya ulang balik ada beberapa kualiti kita belajar daripada lelaki hujung kota dalam ayat 20. Yang pertama tadi apa? Kurangkan masa dengan dunia. Yang kedua tuan-puan sekalian adalah kurangkan memberi alasan, khususnya perkara yang melibatkan akidah dan iman ataupun menghargai petunjuk. Yang ketiga tuan-puan sekalian, kita jangan tunggu orang lain buat baik dulu baru kita nak buat baik. Jadilah pioneer. So poin ketiga ni saya letakkan macam ni lah. Jadi pioneer ataupun pencetus dalam membuat kebaikan. Tak usah tunggu orang lain. Okay. Yang keempat, yang ketiga ni tuan-puan sekalian, kita boleh faham juga atau letak dalam kurungan, menjadi seseorang yang ikhlas dalam beramal. Nak buat baik kan, tapi kena ikhlas kan dalam buat baik. So tanda kita ikhlas adalah kita tak buat sesuatu kerana makhluk, tak tunggu makhluk dulu, tapi kita buat sesuatu hanya senyabulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin ketiga. Okay. Yang keempat tuan-puan sekalian adalah bila kita nak buat amal yang baik tu tadi, kita dah okey dah, tak tunggu orang lain, kita ikhlas kerana Allah. Tapi bila kita nak buat kerana Allah tuan-puan sekalian, janganlah buat sambil lewa. Kita kena buat dalam keadaan segera, jangan bertangguh. Yang seterusnya adalah kena bersungguh-sungguh. So poin keempat adalah jangan bertangguh buat kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam buat kebaikan tersebut. So 2 poin lah yang ada dekat dalam poin keempat tu. Jangan tangguh, yas'a tu kita boleh baca apa? Jangan tangguh dan bersungguh-sungguh. Jangan tangguh, bersungguh-sungguh. Macam pantun 2 pula tuan-puan sekalian. Jangan tangguh, bersungguh-sungguh. Dan yang kelima tuan-puan sekalian, kualiti yang akan boleh menyebabkan kita menempah nama di syurga. Sebab ini proven sukses. Ini proven sukses tuan-puan sekalian. Kenapa saya kata proven sukses? Laki ni buat benda ni, Allah sebut dia dapat syurga. So this is proven. So amal-amal ini, perkara-perkara ini proven untuk melayakkan seseorang masuk syurga. So tak cukup lagi ke yakin kita kepada Allah. So adakah kita masih lagi nak ragu untuk nak melakukan perkara sebegini? Proven. Dia buat benda ni, syurga dia dapat. So kalau kita buat perkara yang sama, insya-Allah kita akan dapat syurga. Yang kelima, kekalkan akhlak baik dengan orang lain. Meskipun orang lain itu berbeza pendapat ataupun berbeza kefahaman dengan kita. Idea is, poin kelima adalah kekalkan akhlak baik walaupun dengan siapa sahaja. Walaupun dengan siapa sahaja. Akhlak baik, cakap baik, semua tu sangat penting. So, bila orang tengok kita ni baik, tuan sekian, orang tak ada masalah dengan kita, jalan kita ke syurga itu lebih mudah. Jalan kita ke syurga itu lebih mudah. Okay, itulah tuan-puan sekalian. Dan tuan-puan sekalian kalau kita perasan juga, yang ni dia berbeza, dia bukan kualiti. Dia lebih kepada satu kefahaman yang mendalam untuk kita perhatikan apa yang dipilih, perkataan yang dipilih oleh lelaki ni. Satu dia pilih perkataan ya qaumi tadi kan. Kalau kita tengok dia sebut perkataan ittabi'ul mursalin. Ikut rasul-rasul ni. Dia tak kata ya qaumi aminul, dia kata contoh dalam bahasanya yu'minu bil mursalin. Berimanlah kamu kepada rasul-rasul ini. Dia tak kata beriman kepada rasul. Dia kata apa? Ikut rasul-rasul ni. Kenapa dia tak kata beriman kepada rasul ataupun beriman kepada Allah? Tapi kenapa dia kata ikut? Idenya adalah kenapa dia sebut ikut, kenapa dia tak kata iman? Bukankah beriman tu lebih jelas perkataan beriman? Sebab ini tak guna perkataan berimanlah kepada rasul, tapi dia kata ikutlah rasul-rasul. Kenapa dia kata ikut? Kenapa ikut tuan-puan sekalian? Sebab ikut ni tuan-puan sekalian adalah dia lebih daripada sekadar beriman. Sebab tu tuan-puan sekalian, nanti kuliah akan datang, sempat ke lagi 2 minit? Sebab anak saya ada PDPR tuan-puan sekalian. Seperti biasalah, kuliah saya akan berhenti sedikit awal. Saya mohon maaf tuan-puan sekalian, saya minta maaf. Saya nak kata zalim pun, zalim lah juga. Saya menzalimi masa tuan-puan sekalian, tapi saya minta izin. Saya perlu habiskan awal tuan-puan sekalian sebab anak saya PDPR paling lewat pun saya kena habiskan 10.25 sebab anak saya PDPR 10.30. Saya kena siapkan kelengkapan persenjataan dia untuk berhadapan dengan PDPR.
Okey. Jadi saya mohon izin untuk tamatkan pada 10.25 paling lewat insya-Allah. Paling awal 10.25. 10.25 paling awal insya-Allah. Boleh ke tuan-tuan sekalian? Kita berhenti awal 5 minit. Dapat izin boleh saya berhentilah. Kalau tak izin kena tamatkan 10.30 lah. Semua itu bergantung. Boleh. Terima kasih puan semua kerana memahami. Okey, baik. Saya nak habiskan masa yang berbaki ni dengan nak kupas kenapa dia sebut ittabi'u. Kenapa dia tak sebut beriman? Kenapa dia sebut mengikuti? Sebab tuan-tuan sekalian, ada orang yang dia sudah ada iman tapi tidak ada jaminan dia ikut ajaran yang betul. Berapa ramai manusia pada hari ini mengaku dia beriman kepada Allah tapi solat dia tak buat. Kan? Dia mengaku dia beriman kepada Allah, dia percaya Allah tapi dia banyak melakukan maksiat. Tuan-puan sekalian, nampak tak? Jadi tuan-puan sekalian, apa yang kita nak bahaskan juga, satu lagi study case kita ambil tentang perkataan tabi'ah ni. Dalam surah Al-Baqarah, bila Nabi Adam AS diturunkan oleh Allah daripada syurga, kembali ke tempat asalnya iaitu di dunia, Allah kata, qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Bila kamu dapat petunjuk daripada aku wahai Adam AS, faman tabi'a hudaya. Allah tak kata bila datang petunjuk kepada kamu kena beriman. Tapi Allah kata bila datang petunjuk, kamu kena ikut. Rasul-rasul ini menyampaikan petunjuk. So, sewajarnya kita kena ikut. Sebab ikut dan beriman dia beza dekat celah mana, tuan-tuan sekalian? Dia beza dekat bahagian mana? Kalau iman dia letak duduk dekat sini. Dalam. Belief. Belief system dekat dalam. Tapi mengikuti dia fokus kepada luaran. Apa bukti yang kita beriman? So iman inside dia fokus kepada sistem dalaman, belief system, kepercayaan bersifat dalaman tuan-puan sekalian. Tapi bila sebut ikut mengikuti ni, dia fokus kepada amal. Apa guna kalau ada iman tapi tak ada amal? Maka kalau orang yang beramal, insya-Allah dia ada iman. Tapi orang yang ada iman belum tentu dia ada amal. Boleh faham tuan-puan sekalian? So laki hujung kota nak ajak semua kaum-kaum dia bukan sekadar ada faith, ada belief dalam tu. Tapi aku nak ajak sekarang pergi kepada yang lebih pasti. Iaitu kau mampu untuk beramal dengan tanda kau follow 3 orang Rasul ni. So kalau 3 orang Rasul ini solat, kau solat. Itu tanda kau amal. Bukan beriman dah. Kau dah beramal lah tu bila kau ikut dia. Kalau 3 orang Rasul ini buat satu perkara yang baik dan kau follow. Maksudnya kau bukan dah beriman dah ni. Kau dah beramal dah dengan benda tu. So pesan 3 lelaki hujung kota ni tuan-puan sekalian, dia dah tak sembang pasal bercerita pasal nak kena ada belief dah. Tapi dia nak ajak benda yang lebih pasti, iaitu jom kita amal. Sebab itu tuan-puan sekalian, without fail, selalu dalam Quran bila Allah sebut je amanu, apa sambungan ayat lepas tu? Wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Dan Allah sebutkan tuan-puan sekalian, untuk Rasul yang telah Allah turunkan ini, Allah suruh kita beriman ke ataupun fattabi'u ni. Kan Nabi pun sebutkan berdasarkan ayat tu fattabi'uni. Fattabi'uni. Allah tak kata, Nabi tak sebut dan Allah tak sebut beriman kepadaku, tapi Nabi sebut ikutilah aku. Fattabi'uni, ikut aku. Sebab kalau kau ikut, kau bukan sekadar akan mengikuti apa kepercayaan yang aku ada. Tapi bila kau ikut, apa yang aku buat pun akan jadi perkara yang kamu ikuti. So bila kamu sudah buat perkara yang apa aku buat, maksudnya sudah ada amal. Maka amal bila kamu dah boleh buat, itu lebih pasti menggambarkan kamu beriman. Sekadar sembang, sekadar ada kat dalam tapi amal tak ada, itu masih lagi dusta. Masih lagi ragu. Tapi bila kamu dah ikut, kamu beramal dengan benda tu, itu bukti jelas iman sudah ada dalam hati kamu. Okay. So sebab itulah ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sebab itu adalah seruan yang lebih pasti. Berbanding sekadar suruh beriman, sekadar ada kat dalam je tapi tak ada bukti. Tidak ada jaminan. Maka mengikuti, beramal itu lebih terjamin dan pasti. So wallahu taala a'lam tuan-puan sekalian. Saya mohon maaf tuan-puan sekalian. So far macam mana? Kita ada 2 minit lagi. Ada soalan yang penting-penting nak tanya. Dan okey tak tuan-puan sekalian kuliah pada hari ini? Maksud saya adalah dapat sesuatu yang berharga tak? Sebab ialah kita baca selalu kan surah Yasin, based on khususnya bila kita sampai ayat 20, rupanya ayat 20 ni adalah ayat yang mengajarkan kepada kita tips macam mana nak menempah nama dekat dalam syurga. Proven success.
Kan banyak orang kongsikan tuan-puan sekalian tentang tips-tips ni, tips tu, tips ni kan tuan-puan sekalian. Ni Allah bagi tips proven punya. Qila dukhulil jannah tuan-puan sekalian. So insya-Allah kalau kita buat perkara yang sama, kita akan dapat syurga yang kita idamkan itu insya-Allah. Okey kan semua tuan-puan sekalian kuliah pada hari ini? Ada tak jelas ke apa yang Alhamdulillah. 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 Ada Jazakallah. Okey, terima kasih tuan-puan sekalian. Okey, ada soalan penting-penting ke? Seminit yang berakhir. Kalau kata ada perlu dijelaskan sekarang. Tak ada. Okey. Kalau kita buat sesuatu kebaikan, bukankah kita kena buat dalam bentuk jemaah kan? Betul, kita kena buat dalam bentuk berjemaah, tetapi tuan-puan sekalian, kalau orang sekeliling kita akan membantutkan kita punya tindakan nak buat baik tu tuan-puan sekalian, maka ini bukan satu komuniti yang sihat. Ini komuniti toksik tuan-puan sekalian. Komuniti itu bukanlah untuk kita bersama-sama untuk membuat satu kebaikan, tapi komuniti itu boleh menghancurkan kebaikan yang kita ingin lakukan. Betul kita kena buat berjemaah, sebab tanda dia nak berjemaah tuan-puan sekalian, sebab dia seru kaum dia untuk buat perkara yang sama seperti mana dia lakukan. So dia masih ada lagi semangat berjemaah tu. Cuma dia nampak kalau pada waktu itu aku tunggu orang lain buat, dia akan membantutkan, merencatkan dia punya kebaikan tu. Dia akan menyebabkan dia punya kebaikan tu akan tertangguh. Dia tak sanggup nak tangguhkan kebaikan. Sebab apa? Mati tu boleh datang bila-bila masa. Bagi dia kebaikan tak boleh tangguh. So aku kena buat dulu. Selebihnya aku akan ajak orang lain untuk buat sama kebaikan ni. Sebab itulah dia ada seruan, ya qaumi ittabi'ul mursalin. So idea buat sesuatu secara berjemaah masih tidak hilang pada laki hujung kota. So boleh puan yang bertanya tadi? Berjemaah tu perlu, tapi kalau komuniti merencatkan kita punya amal, melambatkan amal kita, menangguhkan amal kita, ini komuniti yang kita harus jauhkan. Okay? Jauhkan. Ya, sebab kalau kita nak tunggu dia, pas sudah tak akan buat amal tu. Okay? So harapnya tuan-tuan sekalian boleh fahamlah konteks saya bincangkan tadi. So berjemaah itu sentiasa menjadi keutamaan lah, insya-Allah. So wallahu a'lam bissawab. Terima kasih tuan-tuan sekalian, saya terpaksa tamatkan. Anak saya pun dah tunggu tuan-tuan sekalian, dia dah tahu dah waktu 10.30 dah hampir. So terima kasih sekali lagi tuan-tuan sekalian. Barakallahu fikum. Terima kasih pada 80 lebih yang sudi join pada hari ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat pada perkongsian pada hari ini. Jangan lupa tadabbur. Allah tuntut kita beramal dengan apa kita faham. Bukan sekadar dah tahu dah tips-tips apa kualiti lelaki hujung kota, sekadar faham je. So kita nak tadabbur ni, tadabbur akan ditentukan dengan lepas saya ucap tasbih kafarah wa salatul asri, kita amal ke tidak. Cakap faham dalam kelas tuan-puan sekalian belum tadabbur lagi. Once kita buat apa yang kita faham, tadabbur akan berlaku. Sebab tadabbur sentiasa berbicara tentang output. Apa? Orang kata produk daripada kefahaman. Bukan sekadar proses, tapi output. Produk apa yang kita dah buat dengan kefahaman kita tadi. So, wallahu a'lam bissawab, tuan-puan sekalian. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguh dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.